tujuh bab haji, umrah, buat umrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi kaffatil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah kita sambung ke surat 26. Ya. Masalah 24 nah. Ayat 101 dalam surah Al-Maidah dan sebab turunnya, asbabun nuzul, sebab turun ayat ni. Sebab ni pun Tuhan cipta kan. Tuhan turun tu pun dengan semua kehendak dia. Seperti mana kita rukun iman yang ke-6 tu, kita wajib beriman pada qada dan qadar. Contohnya dalam bulan Ramadan ni, orang cerita tentang nuzulul Quran 17 hari bulan ni. Kalau kita tengok dalam di bawah tajuk ulumul Quran ni, ilmu-ilmu Al-Quran, di bawah tajuk qada dan qadar juga, Al-Quran ni 30 juzuk tu Tuhan dah tulis dah di Lauh Mahfuz. Kalau orang majlis sifat 20 tu masa dipanggil Tanjizi Qadim, Suluhi Qadim, Tanjizi Qadim, lepas tu Tanjizi Hadis. Kalau kita belajar dalam sifat 20 masa yang kita panggil azali tu, sejak azali tu, masa Tanjizi Qadim tu, Allah Ta'ala telah menciptakan qalam dan Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala perintahkan qalam menulis di antaranya segala-galanya lah apa yang Tuhan akan jadikan, termasuk Al-Quran. 30 juzuk tu dah ada lah di Lauh Mahfuz tu, tercatat. Masa tu langit bumi tak ada Tok Adam apa semua tak ada Skrip 30 juzuk yang kita duk baca lah ni dah ada lah. Ya. Sampai satu masa Allah Ta'ala ciptalah langit, bumi, manusia dan sebagainya, malaikat, jin. Macam mana kita baca dalam Quran tu, watak Abu Lahab, surah Al-Masad no? Abu Lahab mana ada langit bumi tak ada dialog dalam Quran tu, kisah Nabi Musa, Fir'aun dah ada lah. Masa tu Fir'aun belum ada lagi kan. Dia kemudian 30 juzuk tu dia hantar ke Baitul Izzah selepas langit dunia. Kemudian daripada Baitul Izzah itulah dia turun sedikit demi sedikit
22 tahun 2 bulan 22 hari. Dia nampak nah, plan tu dah ada dah. Sekali dengan dialog-dialog. Sedangkan pelaku dia tu belum ada lagi. Nampak nah? Itu korda terlebih dahulu. Dah ada dah. Jadi berjalan tu mau ikut seperti mana yang Tuhan tulis. Tu yang rukun iman yang keenam tu, apabila Jibril tanya pada Nabi, akhbirni anil iman, yang keenam tu Nabi kata, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi wa hilwihi wa murrihi minallah. Kamu beriman, yakin, percaya ketentuan baik, taat, ketentuan buruk, derhaka, ketentuan manis, contohnya macam sihat badan, ketentuan pahit, sakit, semua sudah termaktub di Lauh Mahfuz. Macam kita berada dalam masjid ni pagi ni pun, sebelum langit bumi dicipta lagi, sebelum kita ada lagi sudah tercatat. Kan? Itu dalam rukun iman yang keenam. Jadi Tuhan ciptalah berlaku sebab ni, dia turun ayat ni. Sebab tu pun dia cipta. Itu dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Melainkan akidah Qadariyah. Qadariyah dia kita tak ada takdir ni. Rukun iman bagi depan 5. Nah, Qadariyah dia kata Tuhan ciptakan kita, kemudian Tuhan bagi kepada kita kehendak, bagi kuasa kat kita, ikut kita lah. Dia hantar Nabi cerita ni jalan baik, ni jalan buruk, ikut kita. Tuhan tak campur tangan. Dan dia tak beriman dengan rukun iman yang keenam. Jadi Qadariyah ni sepakat dalam Ahli Sunnah wal Jamaah ijma' mengatakan mereka ini terkeluar daripada Islam kerana menolak satu rukun iman. Dan kita belajar dalam rukun iman ni, dalam tauhid, 6 tolak 1 kosong. Tapi kalau dalam pelajaran ilmu hisab, 6 tolak 1 tinggal 5. Kan? Dalam pelajaran tauhid, 6 tolak 1 kosong lah. Kalau ilmu hisab, 6 tolak 1 tinggal 5 je lah. Macam kita duduk sembahyang ni lah. Kalau dalam pelajaran fiqh, rukun sembahyang 13 tolak 1 kosong. Tapi ilmu kira-kira, ilmu hisab, 13 tolak 1 tinggal 12. Kalau dalam mesyuarat 2/3 lagi, 1 tak ada. Tapi dalam fiqh tak ada langsung. Kan? Sebab tu ada kadang-kadang kita dengar orang kata, kita kata tak sah lah. Kalau hang takbir tu ihram tu, dalam kitab fiqh Syafi'i kita ada 8 huruf, alif lam lam ha tu 4. Alif kaf ba ra 4, 8. Syarat sah takbir ihram dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i 14 syarat. Apabila melepasi 14 syarat tu baru sah takbir ihram. Salah satunya jangan lebih huruf, jangan kurang. Salah satunya nak. Kalau kita takbir Allahu Akbar, Allah dah ha satu dah, hu akbar pula 2. Dia dah jadi 9 huruf. Batal dah takbir ihram tu. Ada. Ha tu satu ya, kalau dah syahadah jadi 2. Allahu Akbar, Allah ha hu akbar pula. Tapi dia tak dah buat tu Allahu Akbar, dia tak kata itulah. Dia kata Allahu Akbar. Kan? Jadi cuba tengok mana boleh ada tasydid di atas ha tu. Jadi apabila kita kata itu
Dia kata Tuhan tahu tu dalam pelajaran tauhid, sifat ilmu Tuhan kan. Tuhan ni ada dalam sifat ma'ani, sifat ilmu. Zat Tuhan tu ada sifat ilmu, pengetahuan. Tuhan tahu. Ni dalam fiqh, pelajaran fiqh batal lah takbiratul ihram tu. Apabila batal takbiratul ihram, satu rukun tak ada 12 lagi. 12 tolak 1, 13 tolak 1, dia kata tinggal 12. 12 tu dalam pelajaran ilmu hisab, dalam pelajaran fiqh batal. Contoh sana, tengok pelajaran apa no. Baiklah, dan 13 syarat lagi kita tengoklah dalam kitab-kitab fiqh no. Tu baru nak melepasi takbiratul ihram. Sebab tu setengah orang dia kata, sebab tu aku tak mau mengaji, dia dah fiqh-fiqh apabila mengaji tak kena ni, tak kena, susah. Lepas tu jangan hantam aja takbir aja dia kata. Takbir saja tak sah. Tu duk mengaji ni payah lah. Kan buat amal saja senang. Rugi ya. Dia tak ada sembahyang. Ada seorang satu tempat dia kata, saya duk buat yang tu takbir, bismillahirrahmanirrahim pun macam bismillahi ada syadah belahar tu. Lepas tu macam mana? Kata tak sah. Saya duk sembahyang puluh-puluh tahun. Ada hukum fiqh tak sah. Tu bila nak start sembahyang pula? Zuhur saat ni hang buat betul tu baru hang start sembahyang. Faham no? Dengar pun tak bersonok no. Kalau kita buat betul sonok, tak betul jadi kita tak sembahyang. Tu contoh no. Itu sebagai mukadimah. Kan? Jadi kita kembali pada tajuk kita ni, ayat 101 surah Al-Maidah, dan sebab turunnya asbabun nuzul. Turun daripada Baitul Izzah ke bumi. Berlaku Tuhan ciptakan peristiwa ni, dia Tuhan turunkan ayat tu. Kalau Taurat Tuhan turun sekaligus ya. Ketika Nabi Musa di atas bukit Tur Sina, dia turun sekaligus Taurat tu. Tapi Quran ni Tuhan turun sekaligus tu ke Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah dia turun sikit 22 tahun 2 bulan 22 hari, kita kata 23 tahun. Baitul Izzah ni di mana? Nak kita Kashful Ghaibiyah, dia kata lepas langit dunia, lepas Baitul Izzah Baitul Mamdud, batu sampai langit 2, 3 dan sampai 7. Sekiranya roh kita diizinkan masuk nanti ni, naik nanti ni, kerana roh kita dibawa oleh malaikat, mesti mendapat kebenaran daripada malaikat jaga langit pertama lah. Ketika Nabi Isra Mi'raj kan, diizin baru boleh melepasi langit pertama, boleh jumpa Baitul Izzah, boleh jumpa Baitul Mamdud. Lepas tu sampailah langit yang kedua. Di Baitul Mamdud tu kita boleh jumpa dengan roh-roh semua keluarga kita. Itu disebut dalam kitab Kashful Ghaibiyah. Tapi kalau tak diizin, dia sampai langit pertama ya, kena turun. Jadi orang yang diizinkan melepasi pintu-pintu langit sampai 7 tu, maka dia rombongan dia jauh lah. Dia pergi rombongan jauh. Kan? Masa tu rombongan bawa malaikat bawa kita. Di dunia ni rombongan ko atas planet bumi ya no. Nanti ni sampai ke alam ulia no. Kita lah ni duk pusing ko alam sufla no. Alam bawah. Habis bawa atas sikit pun ke terbang no. Itu nah. Nanti sebelum lepas tu barulah roh kita buat turun, dia letak di tepi jasad kita untuk malaikat rauman malaikat kita suruh kita tulis segala kebaikan kita yang kita buat daripada kita balik sampai mati. Lepas tu pula dan tulis kejahatan kita daripada kita balik sampai mati.
selang sikit barulah muka nakir mai sebelah soalan tanya tu no. Apabila dalam kitab Ar-Ruh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, apabila kita pergi kubur, kita beri salam, Allah Ta'ala akan hantarkan roh dia tu ke tepi jasad dia untuk menjawab salam. Tapi kita tak dengar. Dan dia pun mengenali, dia mengenali kita. Sebab tu disebut dalam kitab Ar-Ruh Ibn Qayyim Al-Jauzi tu, seorang anak ni dia sering ziarah kubur ayah dia. Lama-lama dia pun naik malah. Kadang-kadang ibadah ni, salah satu penyakit ibadah ni, dia lama-lama dia jadi jemu, dia jadi malah. Penyakit ibadah macam pokok dia ada penyakit kan. Al-Fatuddin ni lama dia tak pergi ziarah, dia pergi ziarah pula, Allah Ta'ala jadikan dia terlena situ, dia nampak kubur tu terbuka dalam mimpi orang mukmin. Dia lihat ayah dia duduk dalam kubur tu dalam keadaan pucat. Maka dia bercakap dengan ayah dia. Ayah dia kata, pasal apa ayah nampak tak macam dulu? Dia kata, kerana kamu lama tak ziarah aku. Jadi rupanya roh juga bersedih apabila anak dia ni tak ziarah dia. Kita kadang-kadang sampai tak ziarahnya sampai bertahun-tahun lah. Tapi kadang-kadang kita pergi ke lain tu, lepas daripada kubur tu, jauh daripada kubur. Kubur tu tengah jalannya, dia pergi jauh lagi. Dia kata, bapak tahu kan saya datang ziarah? Tahu? Aku seronok, roh dia seronok. Roh lah mana? Roh dia seronok, dan kawan-kawan dia pun seronok ya. Kamu datang, kerana kamu datang ni, di samping kamu menghantar pahala padaku, kamu juga menghantar pahala pada ahli-ahli kubur yang lain. Jadi mereka pun seronok. Macam kita balik kampung lah, kita bagi kat mak pak kita bagi juga kat jiran. Jiran pun seronok, duk tunggu kita nak main. Mula daripada tarikh tu dia ziarah balik lah. Sebab tu kita pun kalau tengok ibu bapa kita lama tak pergi, kan, kita kena pergi lah, kena pergi ziarah. Kadang-kadang kita jauh tak mana? Calon, hampir Padang Besar boleh. Bukan Padang Besar, Hatnya ni boleh. Kan? Di Calon dia tak singgah. Nanti kita duduk di dalam nanti ni, kita akan rasa macam dia pula. Lah ni kita duduk atas lagi. Tak cia mati tengok. Kan? Anak tak pergi ziarah macam mana? Sebab tu kena pergi juga, kena pergi. Baiklah, sesungguhnya telah bersalah-salahan ulama pada menyatakan sebab turun ayat 101 Al-Maidah ni. Para mufassirin pun khilaf, ahli tafsir yang tafsir Quran ni orang panggil mufassirin, mufassirin berlaku khilaf, perbezaan pendapat juga. Setengah daripada mereka itu berkata sebab turun ayat ini adalah seperti tersebut dalam masalah 23 yang telah lalu, yang kita baca 2 minggu lepas. Kata setengah ulama sebab turunnya ialah seperti yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi ini, iaitu katanya, An Anas bin Malikin yaqul qala rajulun ya Rasulullah man abi qala abuka fulanun. Dia tanya siapa bapa aku, tanya Nabi. Diriwayat daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW lagi yang sangat berkhidmat padanya, khadam Rasulullah, Anas bin Malik, sahabat yang paling panjang umur dia sekali. Anas bin Malik Anas bin Malik ni sahabat yang umur dia panjang. Macam kita lah, dalam ramai-ramai ada setengah dia umur dia panjang, orang lain mati habis dia duduk ada kan. Kadang-kadang kita pergi di mana-mana di kampung kan, dia yang tua kali, orang lain habis lah, kawan dia tak ada habis lah. Ada sahabat dulu dia duduk main sembahyang jemaah. Apabila dia main masjid, dia tengok kawan-kawan dia semua mati dah. Dia selapis dengan kita. Dia teriak seorang-seorang.
Jadi apabila kawan-kawan tak ada ni, dia tinggal dia seorang ni. Orang muda-muda pun tak mau nak kawan dengan dia dah. Macam kita lah ni kan. Satu lapis dengan kita. Satu masa tinggal kita seorang. Tinggal Tok Imam seorang lah. Hal lain habis tak ada. Tok Imam pun dia tak seronok. Kat muda-muda pun dia tak mau nak kawan lah. Tu dia. Itu no. Taman kami yang paling tua kali, dia sama tua dengan lebih kurang Dr. Mahathir kot. Kan orang kota no, Mak Sakof. Dia paling tua kali. Haji Mak Sakof kan. Kenal lah. Dia yang paling tua, dia boleh berjalan lagi keliling rumah ni. Okay? Dia pincin apa? Dia kan pemeja kot. Dia ni dulu apa? Bas tu. Inspektor bas. sebab kereta dia saya beli. Masih ada dia yang paling tua kali. Jadi kawan-kawan kadang-kadang lapis-lapis tak ada lah. Sahabat tu nangis. Sebab tu Tuhan dia ambil pun lebih kurangnya korang tu pergi dulu, tak lama korang ni pun pergi lah, no? Itu dia, no? Elok dah tu, no? Jadi ni Anas bin Malik lah, dia tua sebab apa? Rasulullah doa bagi dia, mak dia pergi hantar dia suruh jadi khadam, khadam Rasulullah. Dia minta suruh doa 3 doa kan. Salah satunya mak panjang. Ya Tuhan kabul semua, no? Mak dia panjang. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata dia ni nak menakan Anas bin Nadar, no? Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni perang Uhud dia tak pergi. Perang Badar dia tak pergi. Perang Uhud dia pergi. Kan dalam perang Uhud tu kita duk pergi ziarah di Madinah pun selalunya mutawif cerita kan. Kisah peperangan tu. Tentera Islam terpecah pada 3. Satu kawal Nabi, satu lari balik pun dah. Lari balik ke Madinah. Satu lagi putus asa lah, perang sampai mati. Dah Rasulullah dah wafat lah. Lepas dengar Nabi wafat kan. Kita tahu tak, yang antara yang lari ni daripada medan Uhud tu siapa? Ialah Sayyidina Umar pun lari. Sayyidina Umar lari, Sayyidina Osman pun lari. Allah Ta'ala memaafkan kita kata Sayyidina Umar tu berani mai serangan daripada tentera Khalid tu, dia pun cabut lari lah, no? Tapi dia sampai bila dia lari ke Madinah, tengok orang tak ikut lari, dia patah balik kan. Tapi Allah Ta'ala memaafkan lah. Yang melindung Rasulullah tu dalam 14 orang, no? Main berkecamuk perang, serangan bertubi-tubi. Tak kata kalau tu saya nak umat lagi, kalau kita awal lagi. Kan? Kita kata dah dengar saya nak umat pun ni hebat kan. Tapi main masa tu dia pun lari, no? Ada masa orang ni dia berani, ada masa dia pun takut ya, no? Baiklah. Jadi telah berkhutbah Rasulullah SAW akan khutbah yang pernah kami dengar sepertinya. Rasulullah ulang. Kemudian bersabda, ya siapa suka mau tanya apa-apa padaku, maka tanyalah. Siapa nak tanya, Rasulullah dah tanyalah. Kalau tak Rasulullah tak ada pengetahuan tentu, Rasulullah tunggu wahyu. Wahyu turun. Dia Rasulullah tangguh dulu. Lalu berkata dan bertanya seorang lelaki namanya Abdullah bin Huzafah As-Sahmi kepadanya, katanya, ya Rasulullah, siapa bapa hamba? Tanya macam-macam. Pak dia pun dia tanya Nabi. Pak saya siapa? Ingat tanya soalan, masalah apa, dia tanya pak dia. Tapi Rasulullah ni dia layan semua. Dia layan. Kadang-kadang dia diam dulu. Saat ni boleh panggil balik. Ni kamu tanya apa tadi, ulang balik. Sahabat pun tiru macam tu juga.
Kadang-kadang dia diam, tanya sekali dia diam, tanya 2 kali dia diam, tanya 3 kali dia diam, tanya 4 kali baru dia jawab. Kadang-kadang dia jawab pun kadang-kadang dalam bentuk pertanyaan. Dalam kitab Syarah Hikam contohnya, ada seorang dia mai tanya Sayyidina Ali. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, kita ni apa berlaku kat kita ni semua Tuhan tentukan kah? Dia diam ya. Kehendak Allah kan kehendak kita. Berlaku-berlaku semua ni hakikatnya lah, hakikat. Zahir kehendak kita lah, kita kata. Ikhtiari itu kehendak kita lah. Ikhtirari itu kita kata kehendak Tuhan lah. Tapi dia tanya, semua berlaku ni kehendak Tuhan kah? Dia tak jawab. 4 kali pun dia jawab. Dia tanya balik orang tu, sebelum kamu lahir ni, sebelum kamu keluar ke dunia ni, sebelum ibu kamu melahirkan kamu lahir ke dunia ni, kehendak kamu ke kehendak Tuhan? Dia kata, kehendak Tuhan. Saya dulu merantau, contoh lahir lah. Lepas tu kamu hidup sampai lah ni, berumur kamu lah ni, kehendak kamu ke kehendak Tuhan? Dia kata, kehendak Tuhan. Lepas tu nanti ni kamu mati, nanti ni kehendak kamu ke kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan. Lepas tu kamu bangkit daripada kubur, kehendak kamu ke kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan. Lepas tu kamu dimasuk syurga neraka, kehendak kamu ke kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan. Pilah, fahamlah tu. Kan? Faham tak? Kita kehendak kita memang mana, kita dulu kan tahu apa-apa. Hal ta'ala al-insani haynu min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura. Maksudnya, adakah tidak datang satu masa manusia ni tak tahu nak sebut apa lagi? Tak sebut mazkura, tak tahu nak sebut apa lagi. Kita tak ada sebelum tahu kita semua kehendak Tuhan. Kan, sedak kehendak dan kudrah Tuhan. Sebab tu kita apabila ulama-ulama sufi ni dia tengok apa-apa, dia nampaklah gabungan daripada 4 sifat Tuhan tu. Sifat hayat, sifat ilmu, sifat iradah, sifat kudrah. Adanya sesuatu tu. Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang berkuasa. Gabungan, kesepaduan daripada 4 sifat yang ada pada Tuhan tu. Kan? Ni dia tanya pak dia siapa. Kemudian dibanyakkan lagi oleh Rasulullah berkata, tanyalah akan daku. Bila didengar oleh Sayyidina Umar akan sabda Nabi demikian, ertilah ia akan Nabi mahu marah. Sebab Nabi ulang, Nabi tak jawab dia nampak Nabi ni nak marah Maka ia pun duduk timpuh atas lututnya sambil berkata, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Artinya aku redha Allah itu Tuhan kami, Islam itu agama kami, dan Muhammad itu Nabi kami. Bila didengar Rasulullah akan Sayyidina Umar mengucap demikian, itu sejuklah hatinya. Lalu dia diam. Sebab kawan tu bertanya, pak dia siapa? Jadi Nabi pun rasa nak marah. Soalan dia tu kan? Pasal apa Nabi marah? Tanya pak dia tu soalan dia ada sebab apa? Fanazalat a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Maka turun ayat ni kira-kira maknanya, hai sekalian yang telah beriman dengan Allah dan Rasulnya, jangan bertanya sekalian kamu daripada segala perkara. Sebagai pertanyaan itu sampai pak kamu pun tanya Nabi, kerana entahkan kamu bertanya barang yang membuka keaiban kamu. Jadi kalau Nabi habaq lagi, pak kamu siapa? Kan? Nabi boleh habaq sebab wahyu. Dia tanya Tuhan. Mungkin dia ni tak tahu dulu pak dia dah meninggal dah ke apa-apa, wallah alam lah. Sebab tu Tuhan kata jangan tanya semua. Saat ni kalau Nabi jawab pula kamu malu. Kan? Jangan tanya siapa bapakku, siapa ibuku, barangkali kamu tu anak zina. Ni lah. Maka pada masa kamu tanya Rasulullah lalu diterang kamu anak zina, maka sudahlah terbuka keaiban kamu dan keaiban ibu bapa kamu. Maka itulah diberi jaga, kan kamu jangan tanya semua perkara. Kerana jika dizahir dan diterangkan bagi sekalian kamu, nescaya menjahat dan membusuk ia akan kamu. Rasulullah dia boleh wahyu, kan? Tuhan boleh dedahkan. Jadi sekat tu dulu Dr. Ilyas pun ngantuk
Betul no? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afina fi abdarina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wa muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi